Bersatu pun macam pancing ya. Muhyiddin punya statement bersedia untuk berbincang dengan semua orang. So silap-silap dia buka perangkap kita masuk perangkap tu. Tak, saya ingat kalau tengok kepada kenyataan Tan Sri Muhyiddin, kemudian Datuk Seri Mukhris pun sedia berunding. Saya ingat mereka juga memahami bahawa sebahagian besar daripada pengundi yang mereka perolehi baik 2018 ataupun kebelakangan ini dalam pilihan raya negeri adalah sebenarnya pengundi Pakatan Harapan. Jadi dalam negara ini dari segi pola pemikiran dan sokongan rakyat itu sebenarnya berbelah pada dua sahaja. Satu yang mengangkat perkauman sebagai dasar negara, yang ini akan terus dengan UMNO lah. Jadi dia tak kisah segala keburukan dan sebagainya. Sebelah lagi tu senang je, yang tak sokong UMNO. Dan yang tak sokong UMNO tu sejak bertahun-tahun dahulu selalunya berkisar di kalangan kumpulan yang telah lama bertapak, yang konsisten, yang bukan UMNO sebelum ini, iaitu Pakatan Harapan. Walaupun kita bertukar-tukar bentuk kan, tapi sebenarnya kumpulan yang membentuk Pakatan Harapan ini ialah kumpulan progresif yang daripada 20-30 tahun yang lepas memang menolak cara UMNO. Sudah tentu sepanjang daripada satu pilihan raya dia akan ada perubahan. Kadang-kadang orang ni masuk sana, orang ni masuk sini semua kan, tapi itu tidak mengubah dua kumpulan besar ini. Jadi bagi Bersatu contohnya, selepas beberapa siri pilihan raya negeri yang lepas, saya rasa mereka juga tahu bahawa undi yang mereka dapat itu bukannya kekuatan mereka semata-mata, tetapi lebih kepada pengundi atas pagar yang sebelum ini mengundi Pakatan Harapan tetapi kurang gembira dengan Pakatan Harapan, lalu mereka mengalihkan undi protes terhadap Pakatan Harapan itu pada perikatan. Mereka sedar bahawa kalau perkara ini berterusan dan kalau Pakatan Harapan memperkuatkan Pakatan Harapan, mereka akan hilang semua pengundi. Jadi mereka akan tidak jadi relevan kan. Jadi kalau kita berada dalam kedudukan Bersatu pun, sudah tentu kita tahu kita nak pergi dengan UMNO pun kita tak boleh kerana UMNO tidak berminat. Kita nak berdiri sendiri pun dia akan terus terhakis. Mereka akan hilang banyak kursi. Jadi cara terbaik ialah datang kembali dengan Pakatan Harapan dan merundingkan sesuatu yang baik untuk mereka kan. Itu sesuatu yang kalau kita jadi Bersatu kita buatlah. Dan nak salahkan dia pun tak boleh kan. Tapi bodohlah kita yang dalam Pakatan Harapan ini kalau kita dah tahu keadaan begitu kan. Kita dah tahu keadaan dia begitu dan kita terima bulat-bulat kerana kita tak yakin dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak memahami bahawa sokongan itu datang daripada sokongan terhadap idea yang dibawa oleh Pakatan Harapan, bukannya sokongan kepada parti semata-mata, bukan sokongan kepada individu semata-mata kan. Jadi kalau kita menongkah arus dengan harapan rakyat yang mahu melihat Pakatan Harapan ini kekal pada pendirian dan landasan kan, akhirnya besar kemungkinan kita yang akan menjadi mangsa. Bersatu kalau dia hanyut tinggal 2-3 kursi, apa pun pilihan dia tak kisah. Memang kalau dia berdiri sendiri pun kebanyakan kursi itu dia akan hilang. Tapi pilihan yang keadilan dan Pakatan Harapan ada kan, salah bergabung kita akan hilang banyak kursi. Kalau kita kekal membina kekuatan sendiri, mungkin kita tak sampai ke Putrajaya, tapi kita ada peluang besar untuk kekal menjadi blok politik paling besar dalam parlimen yang ada pengaruh yang besar. Dan kalaupun tidak boleh jadi kerajaan terus PRU15, sudah tentu kita boleh bina kekuatan itu untuk jadi kerajaan yang kuat pada PRU16. Dan ini logik rakyat. Logik rakyat tak sama dengan logik pimpinan tau. Logik pimpinan ni sebab dia fikir kita kena sampai Putrajaya. Logik rakyat ini lebih ambil jangka masa yang panjang, yang kalau kami boleh bertahan 60 tahun dan kami menyokong kamu 60 tahun,
kalau kami nak kamu kekal pada landasan supaya kamu tidak tercemar dan tidak terjadi apa yang pernah berlaku sebelum ini, takkan kamu tak boleh tunggu 2-3 tahun. Kami nak kamu buat kerja dan kami akan sokong. Logik itu sebenarnya agak mudah, tapi kadang-kadang dirumitkan oleh pimpinan-pimpinan sesetengahnya yang sengaja merumitkan sebenarnya. mungkin sengaja merumitkan kan. Jadi sebab itu bagi saya jangan kita kisah sangat apa yang bersatu, ataupun pejuang nak buat. Kerana kalau kita jadi dalam tempat dia pun, kita mungkin akan berpendirian yang sama. Masalahnya ialah kita ini yang sebenarnya adalah kelompok yang atas, yang besar, yang kuat. Kalau kita tidak yakin dengan kekuatan dan tawaran dan juga prinsip yang kita bawa kepada rakyat, kita ada masalah. Sedangkan kita menang sebelum ini atas prinsip itu. Jadi yang itu yang bagi saya perlu diselesaikan dalaman. Sebab itu bagus ada pemilihan kali ini supaya ia boleh dijadikan pungutan suara. Kalau anggota bawah akar umbi rasakan memang kita patut berkhidmat besar, dan tak apa, kita khidmat adalah besar kan. Baik, yang terakhir. Terakhir ni soalan pada Bobi Calikang dulu, dan saya minta Saudara Rafizi ulas yang last sekali. Bertanding sebagai naib presiden ada 17 calon tu. Dalam tu ada juga sahabat-sahabat daripada Yakini Rakyat juga. Tawaran Bobi Calikang kepada pengundi, dan mengapa mereka kena undi Bobi Calikang? Kenapa Bobi Calikang? Walaupun kita dah bincang kenapa Calikang malam ni, dan last sekali lah, kenapa untuk pastikan mereka kalau boleh yakin untuk memberi undi kepada Bobi Calikang. Okey, saya saya dengan rendah hati saya menawarkan diri sebagai calon naib presiden, dan ada calon-calon yang lain yang hebat-hebat lah. Ada MB, ada mantan timbalan menteri apa. Dan saya rasa kekuatan saya satulah. Okay. Selama saya sudah jadi wakil rakyat dalam 14 tahun lah. Dan kekuatan saya rasa saya ni bukan orang yang duduk dalam office, saya fikir nak craft strategi apa tak, tapi saya selalu turun ke bawah dan jumpa orang. Saya rasa saya lebih mendekati nadi denyut denyut nadi rakyat. So saya rasa ini sangat penting untuk sebuah parti politik, sebab kita boleh ada pakar strategi yang paling hebat di dunia, tetapi kalau pimpinan tidak dekat dengan masyarakat, tidak dekat dengan akar umbi, dia akan makin jauh lah. Dan so saya rasa saya boleh memainkan peranan itu, dan pada masa yang sama saya rasa 18 tahun pengalaman saya lah dalam parti ini mungkin boleh membantu sikit bagaimana kita boleh memperkasakan parti lah, organisasi parti, dan mana yang perlu kita bina, mana yang perlu kita tinggalkan. So saya rasa itu adalah kekuatan saya lah. Saya merayu kepada semua anggota supaya memberi peluang untuk saya menjawat jawatan naib presiden itulah. Sebab sebelum ni 3 tahun lepas itu adalah kali pertama saya di dalam pimpinan tertinggi parti lah, biro politik MPP. So dengan pengalaman 3 tahun tu, saya rasa sekarang saya lebih faham, dan saya lebih ada idea yang lebih lah untuk bagaimana nak memperkasakan parti. Baik. Ya. Kepada pengundi pula tentang timbalan presiden, macam mana? Timbalan presiden, saya sudah banyak kali puji dia. Banyak kali puji. Tetapi saya nak puji sekali lagi. Bukan nak puji apa. Raf ni kita tahulah. Kalau orang puji tak suka. Rafizi ni dia bukan watak yang semua orang suka. Puji ke tak puji? Semua orang macam tu. Kita ada kekuatan, ada kekurangan. Tetapi kali ni saya rasa kita kena pilih seorang timbalan presiden yang boleh membantu presiden untuk menguruskan pilihan raya. Bukan saja dari segi logistik, tetapi dari segi mengilap image dan naratif baru, menyuntik semangat baru untuk kita memikat pengundi atas pagar. So kalau kita perlu satu watak
macam itu, saya rasa orang itu adalah Rafizi Ramli, dan dengan kemasukan Rafizi Ramli dalam kemasukan kembalilah Raf ke parti kita, saya rasa memang kita ada chance, ada peluang, sebab Rafizi adalah seorang panglima yang boleh memimpin kita ke arah kemenangan. Dan saya rasa itu adalah paling penting. Kita nak masuk medan peperangan lah, kita nak menang dalam perang itu. So kita kena seorang panglima yang ada pengalaman, ada track record, yang pernah membantu parti untuk menang dalam pilihan raya umum. Baik, Saudara Rafizi, last kali seruan